Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah bertemu lagi kita pada kali ini dalam pendidikan Islam tahun 5 bidang adab. Iaitu tajuk daripada adab ni iaitu unit yang kedua, berjual beli dengan berhemah. Baik, sebelum tu Ustaz harap semua anak murid Ustaz siapkan pensel, alat-alat tulis serta buku teks ya. Kita akan rujuk terus daripada buku teks ya, insya-Allah. Baik. Jom mari terus kita belajar. Baik, tengok muka surat 166 hingga 167. Okey, baik. Cuba tengok. Apakah Ustaz gabungkan sekali lah supaya gambar tu bercantum. Gambar muka surat 166 dengan 67 tu bercantum. Okey? Baik. Jadi, gambar ni apa yang kamu nampak? Ya? Sudah pasti suasana di kantin sekolah. Jadi berkaitan kalau kamu berada di sekolah, kebiasaannya jual beli berlaku di mana? Di kantin sekolah, bukan dalam kelas, kan? Dan juga mungkin kedai koperasi sekolah ataupun kedai sekolah berlaku jual beli di kalangan kamu dan juga penjual. Ya. Jadi di sini ditunjuk gambar kantin bersesuaian dengan kamu lah. Okey, jadi tengok macam mana suasana di kantin, bagaimana rakan-rakan tu berbaris. Ya, nampak kemas kan? Ya, kemudian bagaimana suasana di kantin tu dia dengan baik, tanggungjawab seorang penjual untuk menjaga kedainya agar cantik, dan bagaimana layanan ya yang dibuat ataupun yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Ini suasana yang digambarkan. Jadi kamu dah nampak gambaran kan bagaimana kamu ketika membeli di kantin ya, dan lihat sikap rakan-rakan, macam mana sikap mereka, berebut-rebut ke ataupun tertib ke, sopan ke. Cuba nilai sendiri apa yang berlaku di sekolah kamu. Tetapi hari ini dalam adab kita akan belajar bagaimana adab seorang adab penjual dengan adab pembeli. Ya, supaya di akhir pelajaran nanti kamu dapat mengaplikasikan apa yang kamu belajar pada hari ini. Baik, cuba tengok ada lelaki seorang ni. Kawan ni dia kata apa? Cuba tengok. Ya, dia tanya bagaimana cara untuk menjadi pembeli dan penjual yang berhemah. Macam mana? Apa maksud berhemah? Berhemah ni bermaksud yang bersifat tertib, baik, orang yang mempunyai jiwa yang hebat, ya. Sopan santun. Itulah berhemah. Jadi macam mana kita nak jadi seorang pembeli dan penjual yang berhemah, dan kita akan belajar satu persatu selepas ini ya. Baik. Jadi mari kita buka muka surat yang ke seterusnya iaitu 167. Dia gabung daripada muka surat yang tadi tu. Ustaz ambil gambar tu, dia ada huraian sebelahnya. Okey, mari kita lihat. Ya. Jual beli. Jual beli. Apa maksud jual beli? Tengok. Kita kena tahu dulu apa maksud jual beli itu, ya. Barulah kita dapat memahami macam mana adab yang ada pada proses jual beli itu. Baik, kita tengok. Okey. Tengok buka kamu rujuk, tengok gambar yang atas ni yang paling atas kali ni Ustaz labelkan sebagai satu. Dia tulis pengertian, ya, pengertian. Okey. Lihat dengar baik-baik. Jual beli ialah akad. Sebelum Ustaz pergi lebih jauh lagi, apa maksud akad? Biasa tengok ada akad nikah. Aku terima nikahnya. Setuju. Kan? Jadi pegang tangan dan sebut itu adalah akad. Dalam jual beli juga ada akad. Tetapi ada berbagai cara akad tu. Kalau di kedai takkanlah lepas kita beli barang, ya, kita beli barang dekat penjual kita nak salam dengan dia. Terima. Bukan, tak perlu sampai tahap tu. Cukup dengan isyarat saja, ya. Sekarang ni dah menjadi satu kebiasaan, dan kita menyebut bila kita beli barang, saya beli nah. Penjual kata apa? Saya jual. Nampak berlaku akad, saling redha meredai, maka jadilah jual beli. Ya, akad. Apa tujuan akad ni? Cuba tengok. Tujuan akad ini adalah akad pemilikan harta. Yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Akad ni adalah nak bagi kesan kepada pemilikan harta tu. Kena faham ni. Tengok Ustaz cakap macam ni. Sekarang ni Ustaz ada satu bola. Okey, kamu datang bola ni milik siapa sekarang? Milik Ustaz. Macam mana nak pindah milik ni jadi milik kamu? Jadi kamu kena belilah. Tapi kena beli tu kena ada lafaz akadnya. Baik, kamu datang kat Ustaz, kamu pun bagi duit kat Ustaz. Ustaz kata harga barang ni RM10 bola ni. Kamu pun bagi RM10.
Tapi barang tu masih milik ustaz lagi. Okey. Kemudian ustaz pun bagi barang kepada kamu. Ya, asalnya bola ni milik ustaz kekal, tak boleh ambil. Tapi oleh kerana kamu bayar, ustaz bagi bola kat kamu. Ustaz kata, ustaz jual. Kamu kata, saya beli ustaz. Maka, cuba tengok ayat dia kata apa. Pemilikan harta yang memberi kesan pemberian. Akad pemilikan harta yang memberi kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek. Bermaksud, tadi barang tu hak ustaz kekal. Tapi apabila berlaku jual beli, ambil duit dan ustaz kata jual, kamu kata beli, maka berlaku pertukaran hak milik kekal kepada kamu. Ustaz tak boleh ambil dah. Itu tujuan jual beli. Itu maksud jual beli. Tapi kita nak tahu harta atau manfaat. Harta ni senang. Ya, objek senang. Cuba tengok objek ni lah. Ustaz jual buku kat kamu, kamu beli, jadi hak milik kamu. Bila berlaku jual beli tu menjadi milik kamu kekal. Tetapi manfaat, ini manfaat gunting rambut. Adakah kita pergi gunting rambut, kita bayar, kita bawa balik tukang gunting rambut? Tak boleh lah, kan? Ataupun kita pergi gunting rambut, kita ambil gunting dia. Bukan, kita bukan beli objek. Tetapi kita di sini berlaku jual beli manfaat. Kita bayar RM10 untuk dia gunting rambut kita. Perkhidmatan kemahiran dia menggunting rambut. Kemudian teksi sama juga. Adakah kita bayar dia punya perjalanan, kos perjalanan tu kita bayar RM10 untuk kita ambil teksi tu? Bukan. Kita ambil manfaat daripada perkhidmatan dia bawa teksi tu, bawa kita pergi tempat tu. Kita bayar perkhidmatan manfaat. Banyak lagi. Ya. Itu yang dimaksudkan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta dan manfaat. Baik, yang kedua, mari kita tengok dalil. Apakah yang dalil yang menyatakan bahawa Allah menghalalkan jual beli? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sekali lagi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 275. Apa maksudnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba ni apa dia? Ustaz terang secara ringkas. Riba ni panjang kalau Ustaz nak cerita. Tapi riba ni adalah sedikit berlaku penipuan, ya. Apabila berlaku proses tu menguntungkan satu pihak saja. Contohnya ustaz bagi pinjam kat kamu. Kamu nak ambil manfaat pinjam tu, kamu tak ada duit. Ustaz bagi kat kamu RM1. Ustaz kata, kalau kau lambat, kau kena bayar RM10. Nampak tak? Dia pinjam RM1 tapi dia kena bayar kat ustaz RM10. Keuntungan pada ustaz sebelah pihak dan menindas orang yang lain. Tu konsep-konsep riba lah. Banyak lagi tentang riba ni, ya. Tapi salah satunya bentuk macam tu. Allah haramkan. Tetapi apa yang Allah halalkan? Jual beli. Ya. Baik. Habis dalil, ya. Kalau boleh hafal lagi baik, ya. Suratul Baqarah, ya. Baik. Kemudian mari kita tengok pula hukum. Hukum jual beli adalah harus. Ingat, harus selagi memenuhi syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ya. Maksudnya jual beli ni hukumnya harus. Boleh berlaku bila-bila masa saja. Jual beli apa saja boleh. Kan? Tetapi, ya, boleh jadi haram apabila tidak memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Ustaz sebut secara ringkas. Ya? Bermaksud jual beli itu tak diredai. Ya? Ustaz tak mau jual, kamu paksa ustaz jual juga. Nampak unsur paksaan, bukan unsur redha meredai, maka jual beli seperti itu boleh menjadi haram. Ya? Kemudian jual beli macam mana lagi? Jual barang haram. Jual arak, jual dadah. Contohnya haram. Maksudnya jual beli itu haram. Pada asalnya harus. Jual lah, boleh. Jual apa saja pun boleh. Tapi bila barang tu haram, maka hukum jual beli itu menjadi haram. Jadi kena faham, hukum asalnya adalah harus. Jual lah apapun, jual belilah apapun. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka dia boleh jadi haram. Itu tentang hukum. Baik. Seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya, iaitu Ustaz gabung juga, ya. Muka surat 168 dan 169. Okey. Cuba kita tengok 169, 68, ya. Yang sebelah sini, ya. Ada apa? Okey, tengok. Adab penjual. Ini adab kita nak belajar. Adab penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum.
Kita pengalaman kita kan, kalau kita pergi kedai, kalau penjual tu senyum mesra, kita lagi seronok nak pergi kedai tu. Mudah saja, ya. Kalau kita masam, orang pun takut nak pergi, malas nak pergi. Seolah-olah tuan kedai tu tak menjemput kita. Macam itulah. Ya, okey. Yang seterusnya, jujur. Yang kedua, mesti jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Mesti jujur. Cuba tengok, ada satu info Ustaz tunjuk sini. Masa musim durian dulu ada, ya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri buat macam pemantauan. Okey, tipu berat durian. Macam mana dia tipu ni? Dia timbang tu kita boleh ubah dia, ya. Macam ni, berat durian tu sekilo, kan? Tetapi bila letak atas timbang tu lebih pada sekilo. Maksudnya timbang tu dah di-adjust supaya lebih berat. Bila lebih berat, maka sepatutnya kita bayar harga sekilo, tapi oleh kerana timbang tu menunjukkan lebih daripada sekilo, maka kita terpaksa bayar lebih pada sekilo. Banyaklah. Kalau sekilo RM10, lebih pada sekilo RM12 contohnya, RM13 kita bayar RM13. Sedangkan sepatutnya kita bayar RM10. Tetapi berlaku di mana? Berlaku pada timbang tu dia tipu. Dia adjust supaya walaupun barang tu ringan, tapi bila letak di atas timbang, dia akan menjadi berat. Timbang tu dah di-adjustkan. Ni tak jujur. Jadi penjual tidak boleh jujur. Kalau tidak, kalau kita tidak jujur, maka kita kena jawab di hadapan Allah di akhirat kelak. Bukan boleh lari, ya. Itu sebab. Itu di antara adab-adab ni, 50 gerai diperiksa ekoran video penipuan alat timbangan. Kan? Okey, kita tengok lagi. Baik, kemudian yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadak atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Jadi kita kena tengok penjual, bila dia nak jual, dia kena tengok halal ke tak halal. Dia tak boleh jual barang yang haram. Kalau jual barang haram, maka tidak ada perniagaan di situ, haram. Duit jualan tu akan jadi haram, ya. Yang keempat, mengucap terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Sebagai penjual, kalau kita nanti satu hari kita buka kedai ke, ataupun kita membantu datuk atau nenek kita yang ada kedai, ataupun kita bekerja di kedai, kita jadi penjual, wakil penjual kan, maka kita ucap terima kasih kepada pelanggan kerana sudi datang ke kedai kita, ya. Pengalaman Ustaz, kalau kedai tu ucap terima kasih, kita rasa seronok pula nak datang. Kita rasa diraikan. Nampak tak? Bagusnya adab, ya. Kalau kita menjaga adab sebagai seorang penjual, boleh menguntungkan. Baik, yang kelima, sabar dan tolak ansur dengan pelanggan. Ya, ada pelanggan yang ambil tin, tengok lama, banding, tanya kita pula apa perbezaan. Ni tanya orang kedai, tuan kedai kan. Perbezaan. Sebagai penjual, kita kena sabar. Ya. Ada satu peristiwa Ustaz tengok. Ya, ada seorang lelaki masuk ke kedai, kemudian dia tengok tin tu, dia banding, dia tanya tu. Lah hati Ustaz, banyak tanya juga orang ni. Tapi penjual ni sangat baik. Dia sabar, dia cerita, dia terang macam ni. Akhirnya pembeli tu dia beli satu kotak. Kenapa? Kerana dia selesa penjelasan dia berikan oleh penjual. Atas sabarnya penjual tu menjawab, maka laku ataupun terjual satu kotak. Tapi kalau penjual tu kasar, tak nak tolong, apa ni susah-susah, pergi kedai lain lah, apa jadi? Sudah pasti hari tu barang tu tidak akan laku satu kotak. Itu adab. Kena jaga adab penjual, sebagai seorang penjual. Kemudian tidak monopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Monopoli ni macam mana? Monopoli ni macam ni. Ustaz beli gula banyak-banyak, Ustaz simpanlah stok, Ustaz bawa keluar 10 saja. Jadi bila kedai lain habis, Ustaz keluar lagi stok. Apabila kedai lain habis, orang datang ke kedai Ustaz. Masa tu Ustaz naikkan harga. Daripada harga gula tu RM2 jadikan RM3. Sebab kedai lain tak ada, kedai Ustaz saja ada. Itu dia panggil monopoli. Tak boleh. Ya, sebagai penjual, adab yang kita kena jaga, kita tidak boleh monopoli seperti itu. Ya. Baik. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba, ya. Macam Ustaz kata tadilah. Unsur riba ni unsur keuntungan berat sebelah ataupun berlaku penipuan-penipuan yang tertentu. Baik. Jadi seterusnya, mari kita tengok pula. Tadi ada penjual,
Sekarang adab pembeli. Berkomunikasi dengan cara yang baik. Cakap dengan penjual tu, tanya dengan baik. Yang kedua, tidak membeli barang haram seperti arak. Kita pergi kedai ni bukan kedai Muslim lah. Kita pergi kedai-kedai yang bukan diuruskan oleh orang yang bukan Islam. Maka sebagai pembeli, kita tidak boleh memberi barang-barang yang haram. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Nampak penjual sibuk-sibuk, kita jangan menyusahkan dia. Kita beli barang elok-elok, kita pergi bayar. Jangan kita pertikaikan ataupun marah dia dan sebagainya. Kukut ada kesilapan apa-apa, sabar, kita tenang. Tenang dan tidak banyak karenah. Tenang dan banyak karenah. Jangan kita start minta nu, start minta ni, start nak tukar nu, nak tukar ni, kan? Jadi kita memudahkan penjual tu, dia selesa. Biar selesa. Yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Beratuk. Kadang-kadang mesin duit tu problem ke, ataupun customer depan beli barang banyak, kita sabar. Jangan kita ni duk, lambatlah. Kita pula macam tu. Jadi kena sabar. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Terima kasih. Di mana-mana saja pun kita mengucapkan terima kasih. Sebagai pembeli pun kita ucapkan terima kasih dan penjual akan rasa seronok. Dia akan rasa seronok sangat mempunyai pelanggan yang seperti kita yang beradab. Okey. Yang ketujuh, mengelak pembaziran. Janganlah pergi kedai tengok barang ni cantik beli, barang ni cantik beli tanpa kita rancang. Itu satu adab yang buruk. Nanti berlaku pembaziran. Contohnya beli roti. Beli roti slice, yang keping-keping tu. Kita beli sampai 5 bungkus, sedangkan kita hanya boleh habiskan 1 bungkus 2 hari saja. 5 bungkus 10 hari expired. Membazir tak? Membazir. Jadi benda-benda tu kita kena jaga juga. Yang ke-8, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Bila kita pergi nak cari kicap, tak ada, habis. Kicap yang kita nak tu, jenama yang kita nak, kita pun marah penjual. Kena sabar. Ada orang yang macam tu, marah kerana barang tak ada. Sebagai orang yang beradab, kita kena sabar. Okey, baik. Mari kita tengok sedikit bagaimana contoh Rasulullah dalam berjual beli. Tengok, bertolak ansur. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah SWT merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Macam mana bertolak ansur? Contoh, pernah satu ketika sebagai penjual lah, pembeli tu dia bawa barang, tiba-tiba tak cukup 10 sen, dia tak ada, dalam poket dia tak ada 10 sen. Maka penjual ni bertolak ansur. Okey, saya halal lah. Apa perasaan pada orang pembeli tu? Dia akan rasa, Masya Allah, Subhanallah, terima kasih penjual ni, baik sungguh, kupang saja dia halalkan, dia menyenangkan hati aku. Pembeli tu rasa macam tu. Sifat penjual yang bertolak ansur, dia halalkan. Apa jadi pada pembeli tu? Dia lain kali dia akan mai kedai tu sebab dia tahu penjual tu baik, kan, untung. Jadi bagaimana pula dengan bertolak ansur seorang pembeli? Kan, bila dia beli barang, tiba-tiba lepas beli, dia balik rumah tengok-tengok ada semut sikit. Ada semut 2-3 ekor dalam gula tu. Tak payahlah bawa gula tu pergi tunjuk kat penjual tu, ni ada semut. Kan? Sikit saja. Jadi dia bertolak ansur, dia maafkanlah penjual tu sebab penjual tu pun tak tahu. Nampak? Maka tidak berlaku pergaduhan, masa muka, kan? Okey. Itulah dikatakan bertolak ansur, dan apa kita dapat? Akan mendapat rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Bayangkan bila Allah sayang kita, urusan kita akan menjadi mudah. Nampak? Kita mudahkan urusan rakan-rakan lain, kita bertolak ansur dengan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Allah sayang pada kita. Okey, baik. Apa lagi pesan Rasulullah? Yang keempat, pesan Rasulullah kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapat keberkatan hidup. Macam Ustaz kata tadi, kita jujur, harga banyak tu. Kalau barang tu tak apa elok, kita kata barang ni kurang elok, harganya murah sikit, jujur. Yang penting kita akan mendapat keberkatan daripada Allah. Allah akan redha kita, Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Ada satu kisah diceritakan oleh Rasulullah. Ada seorang lelaki, dia memberi pinjam seekor unta kepada para sahabat Nabi. Lelaki ni bagi unta. Kemudian lelaki ni nak mai tuntut balik hutang dia, unta dia almah tadi. Tetapi pada ketika itu sahabat ni dia ada unta-unta yang lain lagi. Mungkin selepas pinjam tu ada keuntungan, unta dia dah banyak, ada unta yang lagi sihat. Maka ketika nak membayar tu, Rasulullah kata,
bagilah unta yang elok, jangan bagi unta yang lemah tadi. Bagi unta yang lebih sihat kepada orang yang bagi pinjam tadi. Bagi pinjam unta yang lemah tadi. Sebab apa? InsyaAllah nanti Allah akan menggantikan kamu perkara yang lebih baik daripada itu. Boleh faham tak? Jadi nak kata apa? Kita sempurnakan hak orang lain. Orang bagi pinjam kita, kita sempurnakan hak orang itu lebih baik dengan lebih baik. Sama juga jual beli ni, ya, kita sempurnakan tanggungjawab kita sebagai pembeli dengan lebih baik kepada penjual, dan penjual menunaikan menyempurnakan tanggungjawab sebagai penjual tu dengan lebih baik kepada pembeli. Maka bila saling baik, saling tunjuk ataupun saling melakukan sesuatu itu yang baik, menjaga adab masing-masing ketika jual dan beli, maka berlakulah keharmonian dalam masyarakat kita. Jadi setakat itu dulu untuk siri yang pertama, bahagian yang pertama, untuk adab, iaitu berjual beli dengan berhemah. Okey, sekarang mari kita masuk kepada soalan. Okey, soalan ini kamu jawab ABC saja. Okey, jawapannya kamu tunjukkan kepada ustaz ataupun ustazah yang mengajar kamu supaya mereka dapat menyemaknya. Jom, mari kita jawab. Alhamdulillah, kamu telah selesai menjawab soalan. Jadi setakat itu dulu daripada Ustaz. Mudah-mudahan kamu mendapat manfaat daripada apa yang Ustaz ceritakan sebentar tadi. InsyaAllah amalkan dalam kehidupan kamu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.